Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian semua, baik senantiasa我们要有渴慕的心来到上帝的面前， setiap kita dengan hati yang rindu untuk datang di hadapan Tuhan， 要天天住在基督里，依靠恩主， kita terus hidup di dalam Kristus dan bersandar kepada Tuhan， 行事也要纯全dan hidup dengan tulus， 在这个时刻里头要真正的要寻求我们的真神， dan saat-saat ini kita harus datang mencari Tuhan kita， 就像在圣经里头的以弗所书5章16节 seperti di dalam firman Tuhan Efesus 5 ayat 16 berkata， 我们要真的爱惜光阴，因为现今的世代邪恶， kita mau pergunakan waktu yang ada dengan baik karena saat-saat ini adalah jahat。 主内弟兄姐妹们要注意，我们下礼拜有几个特别的节日， dan jangan lupa minggu depan ada hari ibadah khusus， 也就是4月15号的受难节，4月17号的复活节， yaitu minggu depan tanggal 15 April ibadah Jumat Agung, dan tanggal 17 April adalah ibadah Paskah。 主内弟兄姐妹们，别忘了参加者的要确定有一个健康的身体，打过2剂的疫苗，遵守卫生防疫的规定， dan jangan lupa tentunya para peserta yang hadir pastikan dalam keadaan sehat dan sudah divaksin 2 kali dan mentaati protokol kesehatan。 别忘了也要向我们的苏慧兰姐妹登记， dan tentunya jangan lupa perlu mendaftar kepada saudari Pramulani。 好，我们要来到上帝的面前，放下一切其他的事物，我们要专心来寻求我们的真神。 Mari setiap kita persiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan, untuk memuji, dan kita lepaskan pekerjaan lainnya。 我们要做一个祷告， mari kita akan berdoa。 我们永在的天父， 我们要不住的来寻求你， 我们确信神你是我们唯一的帮助， 让我们天天靠主常喜乐， 要与神同行， 天天要抵挡魔鬼的诡计。 主耶稣基督保守着我们，天天常在主耶稣基督的爱里头得着从你而来的丰盛。 主耶稣基督引领我们走向你的正直的道路， 整个的生命由主来掌管， 奉靠耶稣基督的生命祷告祈求， 哈利路亚，阿们。感谢耶稣为我受死，感谢耶稣为我付上代价，因你受刑罚，我的平安，因你受鞭伤，我的医治。感谢耶稣为我受死，感谢耶稣为我付上代价，因你受刑罚，我的平安，因你受鞭伤，我的医治，因你施加上怜悯和恩典，救赎我，赐我更新的生命。因你爱我，直到永远不更改，挪去我重担。
去我重担，是我的依靠。因你十架上怜悯和恩典，救赎我，赐我更新的生命。因你爱我，直到永远不能改。夺去我重担，是我的依靠。因你爱我，直到永远不更改。挪去我重担，是我的依靠。挪去我重担，是我的依靠。虽然道路崎岖，困难险阻，但我心中知道你一直都在。不能明白为何担此重担，但我始终相信你一直牵着我。大山为我挪开，大海涌流出来，我要大声宣告，耶稣，你一直都在。你手上的钉痕彰显十架大爱，我要大声宣告，耶稣，你一直都在。你一直都在，虽然道路崎岖，困难险阻，但我心中知道你一直都在。不能明白为何担此重担，但我始终相信你一直牵着我。大山为我挪开，为我挪开，我要大声宣告，耶稣，你一直都在。你手
在。我要大声宣告，耶稣，你一直都在。我要大声宣告，耶稣，你一直都在。心事未曾看见，依然仰望世家。心事完全交托，甚至出一张权。我靠着他加给我力量的，凡事都能做。过风浪，过低谷，主平安在我心。我靠着他加给我力量的，凡事都能做。心在主的旨意，我
看见，依然仰望十架，心事完全交托，神之主已掌权。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。过风浪，过低谷，主平安在我心。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。行在主的旨意，我凡事都能做。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。过风浪，过低谷，主平安在我心。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。行在主的旨意，我凡事都能做。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。过风浪，过低谷，主平安在我心。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。行在主的旨意，我凡事都能做。我凡事都能做。我凡事都能在十字架上，你为我舍命，受鞭伤是我的医治，所有的罪恶你为我担当，受刑罚是我的平安。何等牺牲的爱，圣洁圣子成为赎罪祭，何等能力胜死亡权势，尽我属你永活的真神。在十字架上，你为我舍命，受鞭伤是我的医治，所有的罪恶你为我担当，受刑罚是我的平安。圣洁圣
子成为赎罪祭，何等能力，生死亡权势，紧握属你永活的真神，何等牺牲的爱，圣洁圣子成为赎罪祭，何等能力，生死亡权势，紧握属你永活的真神，何等牺牲的爱，圣洁圣子成为赎罪祭，何等能力，生死亡权势，紧握属你永活的真神，紧握属你永活的真神。在这个时刻，我心只有你，我的主，我唯一的爱。各位亲爱的弟兄姊妹，大家平安。 Damai sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. 感谢主，今天我还有机会在你们中间证道。 Dan puji Tuhan kalau hari ini saya masih punya kesempatan untuk memberikan khotbah di antara Bapak Ibu semua. 根据教会年，今天是我们叫做中之主日 Palma Sunday。 Dan kalau misalnya dari kalender gereja itu adalah Minggu Palma. 也就是主耶稣受难周的开始。 Dan ini adalah minggu di mana penderitaan dari Tuhan Yesus dimulai. 主耶稣最后上耶路撒冷去， Waktu terakhir Tuhan Yesus ke Yerusalem 他要面对十字架。 dan dia harus berhadapan dengan salib. 所以在这个礼拜五就是受难节， Dan Jumat ini kita adalah Jumat Agung. 下个礼拜天就是耶稣的复活节。 Dan minggu depan itu adalah hari Paskah. 所以今天我要跟各位思想的题目是十字架的爱。 Jadi hari ini yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu adalah kasih kayu salib. 我们先低头祷告， Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. 感谢天父，今天我们进入教会年的受难周。主啊，但愿我们在思想十字架的爱的时候，你恩膏你两位仆人，无论是讲的、翻译的，都能够被你所充满、所感动，帮助造就所有的弟兄姐妹。祷告奉耶稣的名， Amin. 阿们。请大家先翻开以弗所书第3章14到21节。 Mari kita buka dulu di Efesus 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. 这里这样说，因此我在父面前确信，天上地下的各家都是从他得名。 Efesus 3 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Itu sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan yang di atas bumi menerima namanya.
求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基。 Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. 能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等的长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满了你们。 Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. 神能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得作荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们。 Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. 有人说，哥哥他山上的十字架 Ada yang berkata bahwa salib yang ada di Golgota 是一切爱的最高峰。 itu adalah kasih yang paling agung, puncak paling puncak paling puncak dari segala kasih. 你若未曾认识过这个爱， Kalau engkau belum pernah mengenal kasih yang ini, 你就未曾认识世上最伟大的爱。 maka engkau tidak akan mengenal kasih yang paling agung yang di dunia ini. 那就是十字架的爱。 Itu adalah kasih kayu salib. 十字架的爱是怎样的爱呢？ Bapak Ibu, kasih kayu salib itu seperti apa sih? 以下我要跟各位分享十字架的爱的5大点。 Nah, hari ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu, kasih kayu salib ada 5 poin besar. 第一大点是最伟大的爱。 Yang pertama itu adalah kasih yang paling agung. 从刚才我们所念的以弗所书第3章， Kalau dari ayat yang tadi kita baca di Efesus 3, 特别是17到19节， yaitu dari 17 sampai ayat yang 我 ke-19. 们知道这个爱是非常的伟大。 Kita tahu bahwa kasih ini begitu agung. 有一位妈妈问她的女儿 Seorang ibu bertanya kepada anaknya, 你爱妈妈有多大？ kamu mengasihi mama seberapa sih? 有没有这么大？ Apakah engkau segini? 再大一点啦。 Lebih besar dikit. 但她妈妈说， Tapi mamanya berkata, 有一种爱是这么大的爱， ada satu kasih yang begitu besar. 那就是无限的爱。 Itu adalah kasih yang tidak ada syaratnya. 所以十字架的爱是无限的爱。 Jadi kasih dari kayu salib itu adalah kasih yang tidak ada batasnya. 听说在罗马帝国主义，在尼罗王的统治之下， Jadi waktu di bawah pemerintahan Nero, 他因为反对基督教， karena kerajaan Romawi itu menentang agama Kristen, 他把所有的基督徒不肯否认耶稣的，
都下在监牢里边去。 Jadi dia memenjarakan semua orang-orang yang tidak mau menyangkal Kristus. 尼罗王时代过去之后， Setelah kemudian zaman Nero 已经过去了， dan sudah berlalu, 那么监牢也就是空空一个。 dan penjara juga sudah mulai kosong. 听说这些监牢是成为旅游到罗马城市的一个景点之一。 Dan saya dengar bahwa ini menjadi tempat turis di mana mereka boleh berkunjung ke penjara ini. 我本身是没有去过， Nah, saya sendiri belum pernah ke sana. 听说很多人进到监牢之后，看到监牢的墙壁的四周围都画着一样东西。 Dan saya dengar bahwa waktu mereka berkunjung, mereka melihat di dalam penjara ini, di seluruh dinding mereka menggambarkan sesuatu. 他们画作什么呢？ Apa yang mereka gambar? 就是画作十字架， Mereka menggambar salib. 而且在十字架的四周围 Dan kemudian di sekeliling dari salib itu, 写着长、阔、高、深。 ditulisnya panjang, lebar, dalam, tinggi. 也就是因为十字架的爱， Dan juga karena salib ini juga, 成为那些受逼迫下到监牢里边的人的一种力量。 dan ini menjadi satu kekuatan buat orang-orang yang dipenjara. 十字架的爱是无限的爱， Kasih salib itu adalah kasih yang tidak ada batasnya. 十字架的爱也是永远的爱， Dan kasih salib itu adalah kasih yang selama-lamanya, 就是不改变的爱。 yaitu kasih yang tidak berubah. 上帝曾经在耶利米书31章第3节说：“我以永远的爱爱你们。” Di Yeremia 1 ayat 3 di sana pernah dikatakan bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. 在希伯来书13章第8节也这样说。 Di Ibrani 13 ayat yang ke-8 juga pernah ditulis, 耶稣基督从昨日、今日到永远是不改变的。 dikatakan bahwa Allah kita Tuhan Yesus itu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. 他的能力不改变， Kuasanya tidak berubah, 他的爱也不改变， kasihnya juga tidak berubah, 那就是上帝的爱， dan ini adalah kasih Tuhan, 那就是十字架的爱。 dan ini adalah kasih salib. 但是人的爱是会改变的。 Kasih manusia itu bisa berubah. 在新加坡曾经有一个美发师， Di Singapura pernah ada seorang salon, seorang yang stylish, ahli kecantikan，那么他曾经参加过一种比赛， dan dia pernah ikut sebuah pertandingan. 他拿到冠军， Dia menjadi juaranya. 但是因为一场车祸， Tapi karena satu kecelakaan, 他住在医院很长的时间， dia harus di rumah sakit dalam waktu yang lama. 结果医生宣告说， Sampai akhirnya dokter mengumumkan 这位美发师出院之后，他在下半身都要坐轮椅。 dan dia katakan bahwa stylist ini setelah dia keluar dari rumah sakit mungkin sepanjang hidup dia yang sisa ini harus di atas kursi roda. 在他出院的前一天， Jadi 1 hari sebelum dia keluar rumah sakit, 她的丈夫写了一张字条， dan suaminya menulis sebuah kertas 他说：“我太太啊， dan dia katakan, istriku, 因为你出院之后必须要长期坐轮椅， karena engkau setelah keluar dari rumah sakit harus di atas kursi roda. 我不能接受这个事实， Dan saya tidak bisa menerima kenyataan ini. 所以容我今天就离开你。”
Jadi biarlah hari ini saya meninggalkan kamu. 可能这对夫妻在谈恋爱的时候是山盟海誓啊，他们好像印尼文说 janji sehidup semati。 Waktu mereka mungkin sedang membangun hubungan, sedang pacaran, mereka berjanji bahwa seumur hidup mereka akan sama-sama. 但是只是一场车祸， Tapi hanya karena sebuah kecelakaan 只是因为轮椅， dan hanya karena kursi roda 他们的爱就改变了。 dan kasih mereka berubahlah. 这就是人的爱， Ini adalah kasih manusia. 但上帝的爱是永不改变的爱。 Tapi kasih Allah adalah kasih yang tidak berubah selama-lamanya. 十字架的爱，十字架的爱是怎么样的爱呢？ Kasih salib, kasih kayu salib itu kasih yang seperti apa? 第二大点是最完全的爱。 Poin yang kedua yaitu kasih yang paling sempurna. 我们可以从这个罗马书第13章第8到第10节看到， Kita bisa ngelihat dari Roma 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. 凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全的律法。 Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. 像那不可奸淫、不可杀人、不可偷盗、不可贪婪， Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menginginin 或有别的诫命，都包在爱人如己这一句话之内了。 atau yang lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 爱是不加害于人的，所以爱就完全的立法。 Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. 这里告诉我们，爱就完全的立法。 Di sini dikatakan bahwa kasih itu kegenapan dari hukum Taurat. 这怎么解释呢？ Ini maksudnya apa? 在诗篇145篇第17节这样说。 Di Mazmur 145第17节 ayat yang ke-17这样说， dan dikatakan seperti ini. 上帝在他一切所行的无不公义， Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. 在他一切所做的都有慈爱。这里告诉我们，上帝是公义，但是也是慈爱的。 Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan itu adil dan dia juga adalah kasih setia. 上帝因为是公义，所以要刑罚所有的罪人。 Karena Tuhan itu adil sehingga dia harus menghakimi semua orang yang berdosa. 因为上帝也是慈爱的， Tapi karena Tuhan itu juga adalah kasih 他 setia, 要赦免所有的罪人。 dia juga akan mengampuni semua orang yang berdosa. 但是这两样事情是冲突的， Tapi dua hal ini adalah bertolak belakang. 因为要刑罚罪人的也是上帝， Karena yang menghukum adalah Allah. 要赦免的也是上帝， Yang mau mengampuni juga adalah Allah. 他不能同时又刑罚又赦免罪人。 Jadi dia tidak bisa sambil menghukum dan sambil mengampuni. 那怎么办呢？ Nah, bagaimana caranya? 怎么样来解决这个问题呢？ Bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan 唯 ini? 一解决的方法就是十字架。 Satu-satunya cara untuk menyelesaikannya itu adalah salib.
主耶稣上十字架的时候， Waktu Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, 他满足了上帝这2样的要求。 dan dia memenuhi 2 permintaan dari Allah. 第一，他接受了上帝公义的要求； Yang pertama, dia menerima tuntutan Tuhan yang adil. 他代表全世界的人，代表你跟我来受刑罚。 Dan dia mewakili Anda dan saya, seluruh orang di dunia ini untuk dihukum. 另外，他也是满足了上帝慈爱的要求。 Dan satu sisi dia juga sudah memenuhi tuntutan Tuhan Allah itu kasih setia. 因为他可以赦免世界上的人的罪。 Karena dia bisa mengampuni dosa dari orang dunia. 我们都知道，主耶稣上十字架的时候，他讲了七句话。 Kita tahu waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia telah berkata 7 kalimat. 那么第一句话就是说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。” Yang kalimat pertama adalah Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka lakukan mereka tidak mengerti. 原来主耶稣早早就很想赦免人的罪， Jadi ternyata dari dulu itu Tuhan Yesus ingin mengampuni dosa manusia. 但是因为他还没有上十字架， Tapi karena dia belum di atas kayu salib, 他还不能讲这句话， dan dia tidak bisa mengatakan kalimat tadi. 他巴不得早一点上十字架， Dia itu ingin cepat-cepat bisa di atas kayu 所 salib. 以他一上了十字架， Jadi dia setelah naik langsung, 他就马上把赦免罪人的话宣告出来。 dan dia langsung memproklamirkan perkataan pengampunan. 所以主耶稣在十字架上已经成就了爱的律法， Dan di atas kayu salib inilah Tuhan Yesus sudah menggenapi kasih dan Taurat. 所以爱就完全的律法。 Dan kasih itu adalah Taurat yang keseluruhan. 这就是十字架的爱， Dan ini adalah kasih kayu salib. 是最完全的爱。 Ini adalah kasih yang paling sempurna. 各位亲爱的弟兄姊妹， Bapak, Ibu, Saudara, 我们另外看到第3点，这十字架的爱是最大牺牲的爱。 kita melihat bahwa kasih di atas kayu salib ini adalah kasih yang penuh pengorbanan. 主耶稣在十字架的牺牲是包括3方面的牺牲。 Jadi pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah dari 3 sisi pengorbanan ini. 他生理上的牺牲， Dia ada pengorbanan jasmani, 他心理上的牺牲， ada pengorbanan kejiwaan, 也是在属灵上的牺牲。 dan ada pengorbanan rohani. 当天有兵丁用鞭子来鞭打他39下， Hari itu ada prajurit yang mencambuk Tuhan Yesus 39 kali. 不是普通的鞭子， Dan itu bukan yang biasa-biasa, cambuk biasa, 乃是带着刺的鞭子。 tapi penuh dengan duri. 所以他39鞭呢，耶稣的身体充满了鲜血。 Jadi setelah 39 kali dicambuk, itu badan dia penuh dengan darah. 然后兵丁用荆棘折成冠冕，勉强的戴在他的头上。 Kemudian dengan duri dijadikan mahkota dan dipakai di atas kepala Tuhan Yesus. 而且打了他的头， Dan memukul kepalanya, 使他的脸流出很多的鲜血。 sehingga muka wajah dia penuh dengan darah. 他还要背起很沉重的十字架。 Dan dia harus memikul salib yang berat sekali. 到了哥哥他山上的时候， Sampai di Bukit Golgota, 他要躺在十字架的上面。
Dia harus berbaring di atas kayu salib 用很粗大的钉子 dan dengan paku yang sangat besar 把他的两只手钉上去， dan dipakukan di tangannya itu di atas kayu. 先是左手钉了上去， Permulaan dari tangan kiri 以后 dipakukan, 右手也钉上去， kemudian tangan kanan dipukulkan lagi. 他的两个手喷出许多的鲜血， Dari darahnya itu muncrat darah-darah. 然后他的双脚把它放在一起，也用粗大的钉子钉上去。 Kemudian kakinya ditaruh, kemudian dipakukan lagi dengan paku yang sangat besar. 然后这些兵丁就把耶稣的十字架竖立起来。 Kemudian para prajurit membangunkan salib Tuhan Yesus. 我们会想象得到，那时候主耶稣的整个身体挂在木头上， Kita bisa membayangkan waktu itu tubuh Tuhan Yesus tergantung di atas kayu 他 itu. 整个身体只是靠着那3根的钉子啊， Dan seluruh tubuh dia harus bertahan di atas 3 paku itu. 我们真的不能想象他的痛苦是何等的痛苦。 Kita tidak bisa membayangkan betapa menderitanya Tuhan. 但是他没有喊叫， Tapi dia tidak teriak. 那时候兵丁看到他还没有死， Kemudian para prajurit lihat Yesus belum mati. 流出这么多血还没有死啊， Begitu banyak darah yang keluar tapi belum mati. 他就用一个长枪 Kemudian dia ambil tombak panjang, 刺在他的肋旁 kemudian ditusuk di 栏部面。 lambungnya. 那么圣经说，就流出水和血。 Kemudian Alkitab catat mengalirlah air dan darah. 根据医学上说， Kalau di dalam sudut kesehatan, kedokteran, 他的心脏破碎了， itu artinya jantungnya itu sudah pecah. 流出水和血。 Kemudian mengalir air dan darah. 各位亲爱的弟兄姊妹， Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, 我们的主耶稣是这样的为我们牺牲了他的整个身体， kita melihat membayangkan bahwa Tuhan Yesus dia mengorbankan tubuhnya sedemikian rupa 为了爱我们， karena dia mengasihi kita. 这就是十字架的爱。 Ini adalah kasih kayu salib. 然后我们看到 Kemudian kita lihat 这些兵丁还讥笑他， para prajurit itu masih mentertawakan Yesus. 不垂没在他的脸上， Mereka meludahi mukanya, 还笑着戏弄他说 kemudian mereka menghina, 你不是上帝的儿子吗？ kamu bukankah adalah anak Allah? 你不是犹太人的王吗？ Kamu bukan Raja Yahudi? 你不是可以自己救自己吗？ Kamu bukannya bisa menolong dirimu sendiri? 你不是可以从十字架下来吗？ Bukankah engkau bisa turun dari kayu salib itu? 各位亲爱的弟兄姊妹， Bapak, Ibu, saudara-saudara 主 kekasih. 耶稣不是不能救自己， Tuhan Yesus bukannya tidak bisa menyelamatkan 因 diri. 为如果他救了自己，他就不能救我们这些罪人。 Karena kalau dia menolong dirinya, maka dia tidak bisa menolong kita yang orang berdosa ini. 他不是不能从十字架下来， Bukan karena dia tidak bisa turun dari kayu salib, 因为他若是从十字架下来之后， karena kalau dia turun dari kayu salib, 他就不能完成上帝救恩的计划， maka dia tidak bisa menggenapi rencana penyelamatan. 所以他不听魔鬼的话， Jadi dia tidak dengar perkataan iblis. 他继续忍受痛苦在十字架上。
Kemudian dia terus bertahan menderita di atas kayu salib. 这是在他的心理上的牺牲。 Ini adalah pengorbanan dalam kejiwaan. 在彼得前书第2章告诉我们， Di 1 Petrus 2 dikatakan, 其实我们这位主耶稣是不需要死的， sebenarnya Tuhan kita ini tidak perlu mati 因为他没有罪， karena dia tidak ada dosa. 他也不需要受刑罚。 Dia juga tidak perlu dihukum. 那为什么他受了这么凄惨的刑罚呢？ Tapi mengapa dia mengalami penderitaan yang begitu sadis? 为什么他有这么大的牺牲呢？ Dan mengapa dia harus berkorban sedemikian rupa? 都是为了爱我们。 Itu semua karena untuk mengasihi kita. 所以彼得在彼得前书第2章22节这样说。 Karena itu Petrus di ayat 1 Petrus 2 ayat 22 dikatakan, 他并没有犯罪， ia tidak berbuat dosa 口里也没有诡诈， dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 他被骂不还口， Ia dicaci maki, ia tidak membalas. 受害不说威胁的话， Dia menderita, ia tidak mengancam. 只将自己交给那按公义审判人的主。 Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 他被挂在木头上， Ia sendiri telah disalib di kayu salib 担当了我们的罪， dan memikul dosa kita. 使我们虽然在罪上死， Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, 就能够在义上活。 hidup oleh kebenaran. 因他受的鞭伤，我们便得了医治。 Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. 各位，主耶稣在约翰福音曾经这样说过： Bapak Ibu, di Yohanes juga pernah dikatakan seperti ini. 一个人为朋友死命， Kalau satu orang menyerahkan nyawanya untuk temannya, 没有一种爱比这个更大的。 tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini. 但现在主耶稣不是为朋友死， Tapi sekarang Tuhan Yesus bukan mati untuk temannya. 在罗马书告诉我们，他是为罪人死。 Di dalam Roma dikatakan bahwa dia mati adalah untuk orang yang 当 berdosa. 我们还做罪人的时候，他就为我们死了。 Pada saat kita masih berdosa, dia sudah mati untuk kita. 这个罪人就是他的仇敌， Dan orang berdosa ini adalah musuhnya. 所以他是为仇敌而死。 Jadi dia mati adalah untuk musuhnya. 如果为朋友死，没有一种没有一种爱比这个大。 Jadi kalau dia mati untuk musuhnya, tidak ada 不 kasih 是 yang lebih. 如果为朋友死， Kalau misalnya untuk sahabatnya dia mati, 已经没有爱比这个更大。 kalau sudah tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih 那 yang itu. 现在为仇敌死， Tapi sekarang kalau mati untuk 岂不 musuh, 是告诉我们这个爱是非常非常的超然的爱？ maka ini menjelaskan kepada kita bahwa kasih ini adalah kasih yang luar dan melampaui natural. 有一个小孩子 Ada seorang anak kecil, 生下来没有耳朵， sejak lahir tidak ada telinganya. 但是根据医生查验，他的听觉还是很好。 Tapi setelah diperiksa dokter, pendengarannya itu masih bagus. 只要有人要捐献耳朵给他， Asal ada orang yang mendonasikan telinganya, 我会把它装上去， kemudian saya akan pasangkan 成为一个完整的人。 dan menjadi orang yang sempurna. 但是有谁要把他的耳朵捐献出来呢？ Tapi sekarang siapa yang mau memberikan telinganya untuk dipasangkan? 这个孩子很聪明， Anak ini pintar. 小学毕业的时候
他名列前茅，他拿到冠军。 Jadi waktu dia SD itu dia sudah menjadi juara 1. 当他升到中学的时候， Waktu dia masuk SMP, 老师选他做班长， kemudian guru memilih dia sebagai ketua kelas. 但是同学们都拒绝。 Tapi semua teman-teman menolak. 我们不要这么奇怪的人做我们的班长， Kami tidak mau ketua kelas kami itu orang aneh. 我们不要没有耳朵的人做我们的班长。 Kami tidak mau orang yang tidak punya telinga untuk menjadi ketua kelas. 他非常的痛苦， Dia itu begitu sedih. 他的父母更加的痛苦。 Dan orang tuanya itu lebih sedih lagi. 有一天，他爸爸跟他说 Satu hari papanya katakan kepada dia, 明天我带你到医院去， besok saya bawa kamu ke rumah sakit. 因为有一个很有爱心的人把他的耳朵要捐献给你。 Karena ada seorang yang begitu besar kasihnya, dia mau memberikan telinganya untuk kamu. 但有一个条件， Tapi ada satu syarat, 你不可以知道是谁捐献给你的。 kamu tidak boleh tahu siapa yang menyumbang. 第二天，在医院里头，医生把那个耳朵装上去了。 Dan besokannya di rumah sakit telinga itu dipasangkan. 他成为一个英俊潇洒的年轻人。 Dia menjadi seorang anak muda yang ganteng dan pintar. 他大学毕业之后， Setelah dia lulus kuliah, 他还去考外交官， kemudian dia sekolah PR. sampai jurusan luar menjadi seorang pejabat ya. 那么结果他真的成为一个很出色的外交官。 Kemudian dia betul-betul menjadi seorang pejabat yang terkenal. 他非常成功， Dia sukses. 但是他心里一直的有一个问题， Tapi di dalam hatinya dia terus ada 到 satu 底是 pertanyaan. 谁捐献耳朵给他的呢？ Siapakah yang memberikan sumbangan kuping ini, telinga ini kepada dia? 直到有一天他妈妈去世了， Sampai satu hari mamanya meninggal. 在坟场的旁边，他爸爸小声的跟他说 Dan waktu di pemakaman, papanya dengan suara kecil sekali katakan kepada：“ dia, 儿子啊，我告诉你， Nak, saya mau beritahu, 那捐献耳朵的就是你妈妈。 yang memberikan telinga itu kepada kamu itu adalah mamamu.” ”哇，他当场大哭起来， Langsung dia menangis jerit. 他就想到，原来当我有了耳朵之后，妈妈整天都在做风貌。 Dan dia ingat ternyata setelah dia punya telinga, mamanya terus membuat topi. 儿子呢，有时候戴着这个假发， Dan kadang-kadang dia pakai rambut palsu. 他就知道他妈妈这么爱他， Dia akhirnya tahu bahwa mamanya itu begitu 为他牺牲了。 dan berkorban untuk dia. 但虽然母亲的爱是伟大， Sekalipun kasih ibu begitu 也 besar, 只不过帮助一个孩子有了一副耳朵而已。 dan hanya memberikan bantuan menolong anaknya supaya punya telinga 但 saja. 今天我们的主耶稣， Tapi hari ini Tuhan Yesus kita 他不只是牺牲他的耳朵， bukan saja dia mengorbankan 他 telinganya, 牺牲他整个身体， dia mengorbankan seluruh tubuh dia 从头到脚， dari kepala sampai ke kaki, 从里到外， dari dalam sampai keluar, 他牺牲了他本身， dan dia mengorbankan semuanya 是为了爱你、爱我、爱全世界的人。 hanya karena dia mengasihi Anda, mengasihi saya, dan mengasihi seluruh orang di 你 dunia. 若不接受这个爱， Bapak Ibu, kalau engkau tidak terima kasih 你 ini, 真的是辜负了主耶稣对你的这个大爱。
maka engkau sia-siakan kasih yang begitu besar dari Tuhan Yesus. 因为这是十字架的爱， Karena ini adalah kasih kayu salib. 是最大牺牲的爱。 Ini adalah kasih pengorbanan yang terbesar. 第四大点 Poin yang keempat, 是最有能力的爱。 kasih yang penuh kuasa. 有一个小孩子进入礼拜堂， Ada seorang anak kecil, dia masuk ke dalam gereja. 他指着那挂在墙壁上的东西，问他的妈妈 Kemudian dia tunjuk sesuatu yang ada di tembok dan dia tanyakan kepada mamanya. 妈妈，那是什么东西？ Dan dia tanya, Mama, ini apa? 其实那是十字架， Sebenarnya itu adalah salib. 但是可能他妈妈也是刚刚信耶稣， Mungkin mamanya juga baru terima Yesus. 也不知道那叫做十字架， Mungkin mamanya juga tidak paham itu salib. 一时想不起怎么回答， Dan ditanya tiba-tiba dia tidak bisa menjawab. 他就说那不是加的记号吗？ Dan dia katakan, oh itu adalah tanda plus. 各位，你有说他妈妈讲错吗？ Bapak Ibu, menurut Anda, apakah mamanya salah menjawab? 他妈妈没有讲错。 Mamanya tidak salah. 一个人啊，当我们还没有信耶稣的人，我们是一个人。一在中文是横的，这样写是减的记号 Jadi，minus minus。 waktu kita belum kenal Tuhan Yesus, itu kita seperti tulisan Mandarin satu. Kita masih sendirian, yaitu seperti logo minus. 但是我们信了耶稣，我们就有十字架。 Jadi waktu kita percaya Yesus, kemudian kita ada salib. 那就是加的记号。 Itu adalah tanda plus, tanda tambah. 我们可以加很多的东西， Kita bisa tambahkan banyak hal. 我们加了救恩， Kita tambah keselamatan, 我们加了赦罪之恩， kita tambah pengampunan dosa, 我们加了喜乐、平安等等。 kita tambah sukacita, kita tambah damai sejahtera, dan lain-lain. 有人这样说， Ada orang berkata seperti ini. 基督教不是可以做什么或者不可以做什么， Jadi kekristenan itu bukan boleh atau tidak boleh melakukan apa. 所以很多人不敢信耶稣，为什么呢？ Jadi banyak orang yang tidak mau terima Yesus, percaya Yesus, kenapa? 哎呀，信了耶稣不可以喝酒，不可以抽烟，不可以做坏事。 Katanya setelah percaya Yesus tidak boleh rokok, tidak boleh judi, tidak boleh melakukan dosa. 其实不是可以不可以的问题， Jadi sebenarnya bukan jawabannya boleh atau tidak boleh. 英文是说 "It's not do or don't do, but done"， 那就是做成了。 Jadi dalam bahasa Inggris adalah bukannya do atau done, boleh atau tidak, bukan tapi do adalah or don't selesai. do, bukan do or don't do。 Bukan do boleh atau don't do, tidak boleh, tapi adalah selesai dan 啊，主耶稣在十字架上讲的第7句话就是说成了。 dan kalimat yang ketujuh yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib itu adalah selesai. 就做成了一切， Artinya dia sudah selesaikan semua. 只要我们信他， Jadi kalau kita percaya 我 kepada 们就 dia, 得着他所做成的一切东西。 maka kita akan mendapatkan semua yang sudah dia lakukan. 所以在哥林多前书第1章18、 Karena itu 23跟24节这样说。 di dalam Korintus 1 Korintus 1 18 23 24 dikatakan seperti ini. 十字架的道理，在那灭亡的人为已作。 Sebab pemberitaan tentang salib memang bodoh, adalah kebodohan bagi mereka akan binasa. 在我们得救的人为上帝的大能。 Tetapi bagi kita yang diselamatkan adalah kekuatan Allah. 我们却是传钉十字架的基督。 Kita memberitakan pemberitaan dari memberitakan Allah. 在犹太人为绊脚石，
Dan kita sebagai bagi Bagi orang orang Yahudi Yahudi, adalah batu sandungan. batu sandungan. 在外邦人为以作以笨的， Dan bagi orang yang bukan Yahudi adalah sebuah kebodohan. 但在那蒙召的人，就是我们这些信耶稣的人呢，无论是犹太人、希利尼人，总是基督的能力。 Jadi untuk mereka yang dipanggil, yaitu kita ini orang Kristen, baik orang Yahudi atau bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah 是我们的智慧。 dan hikmat Allah. 的确，十字架是有这么大的能力， Dan betul sesungguhnya salib itu berkuasa sekali. 能够改变一个罪人成为一个义人， Bisa mengubah dari seorang yang berdosa menjadi seorang benar. 能够拯救一个人的灵魂，不致灭亡，反得永生。 Dia bisa menyelamatkan jiwa dari seseorang tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. 能够洗净所有罪人的罪，成为一个圣洁的人。 Bisa menyucikan semua dosa dan menjadi orang yang kudus. 能够安慰所有伤心的人， Bisa menghibur semua orang yang sedih. 甚至能够医治各种各样的病症。 Bahkan menyembuhkan segala macam sakit penyakit. 各位亲爱的弟兄姊妹， Bapak, Ibu, Saudara kekasih, 我们有了十字架，就有了一切。 kita mempunyai salib, maka kita memiliki segala-galanya. 所以我们要感谢上帝。 Karena itu Bapak Ibu kita bersyukur kepada 十字 Tuhan. 架是大有能力的， Salib itu penuh dengan kuasa. 十字架把世罪之乐、把平安的心、把幸福的人生、把永生的生命都赐给我们。 Karena Tuhan itu menyerahkan hidupnya, memberikan segala sesuatu itu kepada kita. 加在我们的身上， Dan itu diberikan di atas tubuh kita. 又使我们能够胜过忧虑，胜过试探，胜过魔鬼，胜过一切的困难。 Dan itu membuat kita menang atas godaan, menang atas pencobaan dari iblis. 正好像保罗在腓立比书所说的话， Seperti Paulus katakan di dalam Filipus, 我靠着那加给我力量的，凡事都能做。 karena aku dengan kekuatan dari Allah, maka segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia. 最后，十字架的爱是最高荣耀的爱。 Yang terakhir adalah kasih yang penuh dengan kemuliaan. 保罗在加拉太书第6章14节这样说： Paulus di dalam Galatia 6 ayat 4 dikatakan seperti ini. 但我断不以别的夸口。6章14节， Oh, Galatia 6 ayat 14, maaf. Tetapi aku sekali-sekali tidak akan bermegah, 只夸我们主耶稣基督的十字架。 selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. 保罗是一个大有学问的人， Paulus adalah seorang yang penuh dengan pengetahuan. 他是新约里头最大的使徒， Dia adalah rasul yang paling besar di dalam perjanjian baru. 他曾经建立许多的教会， Dia pernah membangun gereja yang begitu banyak. 他曾经拯救无数的灵魂， Dan dia pernah menyelamatkan tak terhitung jiwa-jiwa. 但是他不以自己的工作为自夸， Tapi dia tidak sekali-sekali bermegah atas apa yang sudah dia lakukan. 他只是夸主耶稣基督的十字架。 Dan dia hanya memegahkan salib Tuhan Yesus. 在他的生命、生活跟侍奉中间， Di dalam hidup dia, di dalam kehidupan dan pelayanan dia. 他真正的感受到
唯独十字架 Dan dia sungguh-sungguh mengalami hanya Kristus saja. 是可以传的， Hanya salib yang bisa diberitakan. 是可以高举的， Hanya salib yang bisa ditinggikan. 是可以成为他的荣耀。 Dan hanya salib yang boleh disebut sebagai kemuliaannya. 所以有一首诗歌也这样说： Karena ada satu puji-pujian juga seperti ini. 十字架，十字架， Salibnya, salibnya. 永是我的荣耀。 Selama-lamanya menjadi kemuliaanku. 我重罪都许清洁， Seluruh dosaku diampuni. 唯靠耶稣的宝血。 Hanya karena darah Yesus Kristus. 有人这样说， Ada yang katakan seperti ini. 仇敌啊，就是魔鬼，想借着十字架毁灭基督的生命。 Musuh, yaitu si setan, yaitu musuh, itu ingin menghancurkan hidup Kristus melalui salib. 想不到，其实增添了主耶稣丰盛的生命。 Tapi ternyata sesungguhnya sudah menambah kehidupan Kristus dengan limpah. 十字架虽然是一个悲剧， Sekalipun kayu salib itu seperti suatu tragedi, 但是却是一个伟大的胜利。 tapi itu sesungguhnya adalah sebuah kemenangan yang maha agung. 虽然是一个惨败， Sekalipun kayu salib seperti kalah total, 却是一个最高峰的成功与荣耀啊！ namun sesungguhnya ini adalah sebuah keberhasilan dan kemuliaan yang paling memuncak. 阿门。 Amin. 请我们低头祷告，接下去我要给你们祝福。 Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Setelah itu kita akan doa berkat. 天父上帝， Allah Bapa yang di surga, 感谢赞美你。 kami memuji bersyukur. 今天上午， Pagi ini 我们思想有关十字架的爱， kami merenungkan tentang kayu salib. 因为这个爱是最伟大的爱， Karena kasih ini adalah kasih yang paling besar. 最完全的爱， Dan kasih ini adalah kasih yang paling sempurna. 最大牺牲的爱， Kasih ini adalah kasih yang paling penuh dengan 最 pengorbanan. 大能力的爱， Dan paling besar kuasanya. 也是最高荣耀的爱。 Dan kasih yang penuh dengan kemuliaan. 感谢你，因为你拥有这样的爱， Puji syukur kepada Engkau karena Engkau memiliki kasih ini. 你也把这种爱带到世界上， Dan Engkau juga membawa kasih ini ke dalam dunia. 你已经显出你的大爱， Engkau sudah menyatakan kasih-Mu yang besar. 成就在十字架上。 Dan terjadi di atas kayu salib. 求主帮助我们， Tuhan, biarlah Engkau menolong kami. 从今天开始， Mulai dari hari ini, 我们要接受你这个大爱， kami mau menerima kasih-Mu yang besar. 不但存记在我们的心里边， Bukan saja kami simpan di dalam hati kami, 让我们能够把这个大爱分享给我们的家人， dan biarlah kasih yang besar ini juga kami bagikan kepada keluarga kami, 分享给我们的邻居， dan kami bagikan kepada tetangga kami, 分享给我们的亲戚朋友， dan kami membagikan kepada saudara-saudara 分 kami. 享给全世界还没有信主的人， Kami bagikan kepada seluruh orang di dunia ini yang belum percaya. 让今天这个世界 Dan biarlah dunia ini, 是痛苦的世界， hari-hari ini adalah penuh dengan penderitaan, 是疾病的世界， adalah penuh dengan penyakit, 是恨恶的世界， adalah penuh dengan kebencian. 成为一个充满你的爱的世界。 Boleh diubahkan menjadi penuh dengan kasih-Mu. 借着我们天父之爱的教会，
Dan biarlah melalui gereja Abalov kita ini, 借助我们每一个信徒， melalui setiap Bapak Ibu, 能够把这个爱传扬出去。 kami bisa memberitakan kasih ini dan 感谢祷告， kami berdoa bersyukur, 乃是奉靠主耶稣基督的大名。 yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 现在，请大家领受祝福。 Bapak Ibu, sekarang kita terima berkat. 但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众弟兄姊妹同在，保守你们的心怀意念，从今时直到永永远远。大家一起说：阿门。 Amin.